Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada minggu ini kita akan berkongsi lagi dengan topik seterusnya iaitu berkaitan ijtihad dan fatwa isu kontemporari sains dan teknologi. Yang mana dalam topik pada kali ini kita akan cuba berkongsi berkaitan institusi fatwa dan juga fatwa dalam sains dan teknologi. Kita lihat dulu apakah yang dikatakan sebagai fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa itu diambil daripada perkataan Arab, iaitu daripada kata perbuatan fata, yaftu, fatwa. Fatwa atau fatya ni bermaksud suatu penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang yang alim ataupun berilmu pengetahuan dalam hukum syarak. Manakala dari sudut istilah pula, fatwa ini bermaksud pemberitahuan tentang sesuatu hukum syarak berdasarkan kepada kaedah istinbat yang dilakukan oleh seorang mufti yang mempunyai kewibawaan dalam ilmu pengetahuan Islam sebagai jawapan terhadap sesuatu kemusykilan. Jadi, untuk mudah faham, fatwa itu ialah pemberitahuan atau penyampaian tentang sesuatu isu atau kes yang berlaku yang tidak diketahui tentang statusnya dari sudut agama. Apakah hukumnya atau sebagainya. Jadi, mufti itu berperanan untuk memberitahu tentang sesuatu hukum syarak dengan cara atau kaedah yang diamalkan untuk mengeluarkan hukum yang sesuai untuk diberitahu kepada orang yang bertanya lah. Jadi dalam proses untuk mengeluarkan hukum daripada persoalan yang ditanyakan untuk menghasilkan satu fatwa, penyelesaian terhadap kemusykilan keagamaan, ada satu proses namanya istinbat. Jadi istinbat tu ialah satu usaha atau kegiatan bagi mendapatkan hukum sesuatu nas atau masalah daripada sumber-sumber atau dalil-dalilnya yang mu'tabar. Jadi selain daripada fatwa, ada juga satu perkataan atau kalimah yang mempunyai erti yang hampir sama, iaitu ijtihad. Ijtihad. Ijtihad itu ialah perbuatannya dan orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan sebagai mujtahid. Jadi ijtihad itu juga diambil daripada bahasa Arab, iaitu kata perbuatan ijtahada yang bermaksud menggunakan tenaga sepenuhnya ataupun bersungguh-sungguh dalam sesuatu perbuatan atau pekerjaan, ataupun juga diertikan dari segi bahasanya menggunakan segala kemampuan. Ijtahada maksudnya menggunakan segala kemampuan yang ada dengan bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad itu dari sudut syaraknya ialah membawa erti curahan usaha dan tenaga yang bersungguh-sungguh oleh seorang mujtahid untuk mengistinbatkan hukum syarak. Jadi, seseorang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala keringatnya, mengerahkan segala ilmunya, mengerahkan segala usahanya demi untuk mengeluarkan satu hukum terhadap satu persoalan. Untuk mengeluarkan hukum yang berkaitan. Itu namanya ijtihad. Jadi kita lihat pula bagaimana keadaan institusi fatwa di Malaysia. Kita sudah mengetahui tadi fatwa itu ialah satu pemberitahuan yang dilakukan untuk memberitahu tentang suatu hukum syarak berkaitan isu atau kemusykilan yang berlaku. Jadi fatwa di Malaysia ini, jikalau kita lihat negara kita Malaysia ni merupakan satu-satunya negara yang mempunyai mufti di setiap negeri yang berjumlah seramai 14 orang mufti. Jadi setiap negeri, Johor ada satu mufti, Melaka satu mufti dan begitu juga negeri-negeri lain ada mufti masing-masing. Jadi isu yang membabitkan kefatwaan ni terletak di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Jadi semua urusan keagamaan itu terletak di bawah bidang kuasa negeri yang mana ketua agama bagi setiap negeri itu ialah raja ataupun sultan bagi negeri masing-masing. Jadi
melalui akta enakmen dan ordinan yang berkaitan, institusi fatwa di negeri masing-masing itu berhak untuk mengeluarkan dan mewartakan fatwa di negeri masing-masing. Apabila sesuatu fatwa itu telah pun diwartakan dan dimasukkan dalam warta kerajaan negeri, maka sudah menjadi undang-undang dan peraturan yang mesti diikuti oleh setiap umat Islam. Pelanggarannya dianggap telah melanggar suatu undang-undang di bawah kerajaan negeri. Jadi peruntukan undang-undang ini menjelaskan kedudukan fatwa itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi fatwa itu bukan hanya saja-saja, tetapi jikalau telah pun diwartakan maka dilindungi oleh undang-undang. Perbuatan melanggar fatwa dianggap telah pun melanggar perintah Raja-Raja Melayu dan pelanggaran ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi jangan sesuka hati kita apabila kita telah mengetahui fatwa tentang suatu isu yang berkaitan umat Islam, kita suka-suka melanggar. Apabila sabit kesalahan, didapati sah kita itu telah melanggar fatwa yang telah pun diwartakan, maka boleh dikenakan tindakan dari segi undang-undang. Di peringkat kebangsaan, nasional, ada juga satu jawatankuasa yang telah pun ditubuhkan bagi peringkat kebangsaan, iaitu sekarang dinamakan sebagai Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia ataupun dalam secara ringkasnya MKI, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia, MKI, Majlis Kebangsaan Islam. Yang mana tugas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan ini ialah untuk menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa terhadap perkara mengenai Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Jikalau peringkat negeri tadi di bawah kuasa Sultan ataupun Raja negeri masing-masing, ada fatwa masing-masing, tetapi di peringkat Majlis Raja-Raja, bermaksud semua Raja-Raja Melayu ni ada majlis, ada satu badan yang mengumpulkan semua Raja-Raja, dinamakan sebagai Majlis Raja-Raja. Jadi Majlis Raja-Raja ini apabila hendak mengetahui tentang suatu isu yang berkaitan yang berlaku di peringkat kebangsaan, di peringkat negara, maka memerlukan satu pertimbangan ataupun fatwa daripada badan khas untuk memberikan pandangan berkaitan isu yang berlaku. Jadi badan itu ialah Jawatankuasa Muzakarah Majlis Peringkat Kebangsaan. Keahlian Majlis Kebangsaan ini dianggotai oleh mufti-mufti setiap negeri. Maka gabungan mufti-mufti inilah yang membentuk Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Yang mana keputusannya akan dirujuk oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Selepas mesyuarat jawatankuasa, keputusan dan pandangan hukum yang diputuskan akan dimaklumkan kepada mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, yang kemudiannya akan mengemukakan bersama dengan pengesyurannya kepada Majlis Raja-Raja untuk dibincangkan jawatankuasa fatwa negeri bagi menentukan fatwa dan pewartaannya peringkat negeri. Jadi, keputusan fatwa yang telah pun dirujuk kepada Majlis Raja-Raja, maka Majlis Raja-Raja tersebut akan membincangkan pula sama ada untuk mewartakan fatwa tersebut di peringkat negeri masing-masing. Kerana Raja-Raja Melayu atau Sultan itu mempunyai kuasa dan merupakan ketua agama bagi negeri dan pewartaannya tertakluk kepada pewartaan yang telah pun mendapat perkenan oleh Raja-Raja negeri masing-masing. Jawatankuasa Muzakarah MKI ini sebagai medium penyelidikan dan penyelarasan hukum sahaja. Sedangkan fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh sahibus samahah mufti bagi peringkat negeri masing-masing bersama jawatankuasa fatwa negeri melalui peruntukan undang-undang berkaitan fatwa dan tidak menyentuh atau menjejaskan kuasa raja pemerintah selaku ketua agama Islam negeri dalam urusan pengeluaran fatwa. Jadi, Jawatankuasa Muzakarah ni hanya sebagai satu tempat menyelidik dan menyelaras hukum sahaja. Dan kuasa fatwa di peringkat negeri tertakluk kepada perkenan raja atau sultan negeri masing-masing.
Jadi keahlian dalam jawatan kuasa muzakarah sebagaimana telah dinyatakan tadi adalah dianggotai oleh semua mufti-mufti yang ada di Malaysia. Termasuk lantikan golongan profesional dan pakar serta wakil perkhidmatan kehakiman dan undang-undang. Begitu juga di peringkat negeri, keahliannya bukan hanya ahli-ahli ataupun ilmuwan-ilmuwan agama tetapi juga merupakan gabungan ilmuwan di dalam pelbagai bidang. Kerana isu-isu umat Islam ni bukan hanya isu-isu melibatkan hal ehwal pelaksanaan ibadah, contohnya puasa, zakat, solat dan sebagainya, tapi juga melibatkan keputusan undang-undang ataupun keputusan syarak dari segi hukumnya berkaitan isu-isu yang membabitkan kehidupan. Contohnya berkaitan penggunaan teknologi dalam pengeluaran zakat dan sebagainya. Jadi pelantikan mufti ini adalah sama bagi semua negeri, iaitu melalui pelantikan yang dibuat oleh raja atau sultan, kecuali negeri Melaka, wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang, yang mana muftinya itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi setelah mendapat persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau Yang di-Pertua Negeri. Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti ataupun majlis agama melalui jawatan kuasa syariah boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Jadi fatwa-fatwa tu di peringkat negeri boleh dikatakan ada 3 bentuk, 3 jenis. Kategori pertama, kedua dan ketiga. Kategori pertama inilah yang dikatakan sebagai fatwa rasmi yang dikeluarkan sama ada oleh mufti sendiri ataupun oleh majlis melalui jawatan kuasa syariah yang diwartakan di dalam warta kerajaan negeri. Jadi fatwa kategori pertama ini ialah fatwa yang telah pun diwartakan dan menjadi undang-undang. Jadi fatwa yang diwartakan ini adalah fatwa yang diakui oleh mahkamah dan semua pihak dalam negeri. Bermaksud pelanggaran fatwa kategori pertama ini akan dikenakan tindakan undang-undang kerana telah pun diwartakan dan dinyatakan dalam warta kerajaan negeri. Manakala fatwa peringkat kedua atau kategori kedua ini ialah fatwa yang dikeluarkan oleh majlis sama ada melalui jawatan kuasa syariah ataupun melalui pendapat yang diberikan oleh mufti secara perseorangan atau fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh mufti tanpa melalui jawatan kuasa syariah. Tetapi fatwa ini tidak diwartakan di dalam warta kerajaan negeri. Jikalau yang pertama tadi ialah fatwa rasmi dan diwartakan, pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan dikenakan hukuman, boleh dikenakan hukuman atau tindakan, maka fatwa kategori kedua ini tidak diwartakan dan pelanggarannya tidak dikatakan sebagai telah melanggar undang-undang. Jadi fatwa kategori ini tidak wajib diakui oleh pihak-pihak lain dan tidak boleh dikuatkuasakan ke atas mana-mana individu atau badan atau mahkamah. Jadi fatwa ini hanyalah sebagai jawapan atau rujukan kepada orang yang meminta penjelasan berkenaan hukum-hukum yang masih belum jelas secara peribadi. Tetapi fatwa kategori kedua ini boleh digazetkan, boleh diwartakan sekiranya mendapat perkenan atau keizinan daripada ketua agama perangkat negeri, iaitu daripada Duli Yang Mulia Sultan atau Raja Negeri masing-masing. Manakala fatwa kategori ketiga ialah berkaitan penjelasan hukum yang dilakukan oleh mufti atau pembantu mufti. Pada hakikatnya, fatwa kategori ketiga ini hanyalah dalam bentuk penjelasan hukum yang telah pun sedia ada di dalam syariat Islam dan telah pun tercatat dalam kitab-kitab atau buku-buku agama tetapi tidak diketahui oleh orang yang bertanya tentangnya. Contohnya, ada seorang bertanya kepada seorang mufti ataupun pada Jabatan Mufti Negeri tentang adakah hukum solat jenazah itu, bagaimana cara pelaksanaan solat jenazah ataupun apa hukum pelaksanaan solat jenazah. Sedangkan hukumnya telah pun ada dan dinyatakan iaitu fardu kifayah. Tetapi tidak diketahui oleh orang yang bertanya, maka mufti hanya menyampaikan sahaja, memberitahu tentang hukum yang sepatutnya kepada orang yang bertanya.
Jadi fatwa jenis inilah yang paling banyak berlaku, iaitu pertanyaan tentang hukum-hukum yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang bertanya. Jadi fatwa kategori ini tidak wajib diterima oleh orang yang bertanya dan ia juga tidak boleh diproses untuk diwartakan dalam warta kerajaan. Kategori inilah fatwa yang paling banyak. Contohnya ditanya fatwa tentang isu ini, tentang isu itu. Sedangkan hukumnya telah pun ada, mufti atau pembantunya hanya menyampaikan sahaja. Jadi, berkaitan pewartaan fatwa ni adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Negeri Kelantan contohnya tidak sama dengan negeri Johor. Negeri Johor tidak sama dengan negeri Pahang dan sebagainya. Mungkin ada persamaan, mungkin ada perbezaan. Kerana pelaksanaannya adalah mengikut negeri masing-masing. Jadi contohnya di Johor ni saya nyatakan di negeri Johor, sesiapa pun boleh meminta daripada setiausaha majlis fatwa dengan bersurat supaya mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara mengenai hukum syarak. Jadi sesiapa pun boleh menulis surat secara rasmi untuk hantar kepada setiausaha majlis untuk mengetahui apakah fatwanya dari segi hukum syarak. Jadi apabila setiausaha majlis menerima surat tersebut, setiausaha majlis akan menyampaikan kepada pengerusi lujnah fatwa, iaitu mufti. Mufti Johor lah, kalau perangkat negeri Johor. Jadi pengerusi lujnah fatwa hendaklah menimbangkan tiap-tiap permintaan atau persoalan tersebut dan hendaklah menyediakan rang fatwa di atas pertanyaan itu, melainkan pada fikirannya perkara itu ialah perkara yang kecil sangat atau dengan sebab-sebab yang munasabah tidak payah dijawab. Jika difikirkan perkara itu satu yang besar, maka hendaklah diadakan mesyuarat lujnah fatwa untuk membincangkan dan menyelesaikan perkara itu, seterusnya memberikan fatwa mengenainya. Kemudian, jika perkara itu ada nas yang terang menunjukkan hukumnya, maka pengerusi atau lujnah fatwa hendaklah menjelaskan kehendak nas itu. Jika lujnah fatwa tidak sebulat suara dalam masalah yang dibincangkan, maka hendaklah dipanjangkan kepada majlis, di mana pada ketika itu majlis akan memberikan fatwanya mengikut suara terbanyak daripada kalangan ahli-ahli majlis fatwa yang telah dilantik di peringkat negeri Johor. Jadi majlis pada bila-bila masa dengan kehendaknya sendiri boleh membuat dan mengisytiharkan apa-apa fatwa atau keputusan yang telah pun dibuat oleh majlis. Apa-apa fatwa yang diberikan oleh majlis sama ada dengan terus daripadanya ataupun daripada lujnah fatwa ataupun keputusan apa-apa keputusan daripada mana-mana soalan yang dibuat oleh Duli Yang Mulia Sultan, jika diperintahkan oleh Duli Yang Mulia Sultan, hendaklah diisytiharkan dalam warta kerajaan. Dan dengan itu terikatlah semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Johor. Jadi apa-apa juga keputusan fatwa yang mendapat perkenan atau keizinan daripada Duli Yang Mulia Sultan, maka menjadi warta undang-undang. Pelanggarannya dikira sebagai pelanggaran undang-undang negeri Johor dan boleh disabitkan di atas kesalahan pelanggaran fatwa yang telah pun diwartakan. Jadi di dalam menjalankan mesyuarat lujnah fatwa sudah memadai dengan dihadiri oleh pengerusi lujnah fatwa iaitu mufti dan 2 orang ahli lujnah yang lain. Okey, kita cuba lihat pula fatwa dalam sains dan teknologi. Okey, kemajuan sains dan teknologi pada hari ini telah menimbulkan banyak isu yang berhajat kepada penyelesaian hukum dengan segera. Jadi perkembangan teknologi sains yang berlaku pada hari ini mungkin berbeza dengan perkara ataupun isu yang berlaku pada zaman sebelum ini dan kebanyakan kes-kes memerlukan kepada penyelesaian hukum dengan segera. Jadi institusi fatwa ni yang ada di setiap negeri masing-masing berperanan dalam mengemukakan penjelasan dan penyelesaian yang bertepatan dengan objektif perundangan Islam iaitu maqasid syar'iyah. Kita telah pun mempelajari bahawa maqasid syar'iyah kita pelajari sebelum ini ada 3, iaitu yang kategori sangat penting, daruriyat, kemudian yang kedua penting, hajiyat, kemudian tahsiniyat. Dan maqasid atau tujuan yang sangat penting itu ada 5, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan atau maruah dan menjaga harta.
Jadi semua fatwa-fatwa ni semestinya menjaga dan memelihara kelima-lima tujuan atau matlamat yang utama ini. Jadi antara objektif utama perundangan Islam itu ialah memenuhi kepentingan dan menjauhkan kemudaratan. Sebagai kita dah mempelajari sebelum ni, kaedah yang kita pelajari ada 5 juga ibu ataupun kaedah dalam qawaid fiqh tu, iaitu yang pertamanya al-umur bimaqasidiha, yang keduanya al-masyaqqah tajlibut taysir, iaitu kesusahan itu akan mengundang kepada kesenangan. Kemudian ada juga ad-darar yuzal, kemudaratan, apa-apa yang boleh memberikan kemudaratan kepada diri dan orang lain itu hendaklah dihilangkan. Jadi itu antara kaedah yang kita telah mempelajari. Jadi salah satu kaedah fiqh iaitu tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh menyebabkan kemudaratan. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Kaedah ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi fatwa ni bukan hanya melibatkan isu-isu berkaitan keagamaan, contohnya solat, zakat, puasa dan sebagainya. Jadi fatwa ni juga berkaitan dengan sains dan teknologi. Perkembangan ilmu sains dan teknologi yang berlaku itu memberi kesan kepada kehidupan kemanusiaan atau pelaksanaan ibadah umat Islam. Maka di situ fatwa ataupun pemberitahuan dari sudut hukum hakamnya perlu dijelaskan untuk kefahaman dan juga pengetahuan umat Islam atau keyakinan dalam pelaksanaan hukum-hukum ataupun amalan-amalan tertentu yang berkait dengan sains dan teknologi. Jadi di sini saya bawakan contoh-contohnya. Contoh yang pertama ialah fatwa berkaitan vaksin. Vaksin sebagaimana semua sedia maklum iaitu satu cara untuk mencegah penyakit daripada berluasa atau terkena pada diri individu. Jadi fatwa telah pun dikeluarkan berkaitan vaksin ini oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang menjelaskan bahawa penggunaan vaksin bagi menghalang penyebaran virus adalah dibenarkan. Ini mengambil iktibar atau menggunakan daripada kaedah ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Dan juga maqasid syar'iyah itu memelihara nyawa. Jadi dengan maqasid dan kaedah ini, maka keputusan muzakarah ini menyatakan penggunaan vaksin itu adalah dibenarkan. Jadi antara vaksin yang telah pun difatwakan boleh digunakan ataupun harus, iaitulah vaksin rubella, hepatitis B, campak, TB, batuk kokol, dipteria, tetanus, polio, meningokokal, meningitis jenama Mencevac dan sebagainya. Yang kedua ialah fatwa berkaitan mempercepatkan kematian. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan bahawa menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada apa-apa alasan adalah haram dan dilarang oleh Islam. Jadi muzakarah memutuskan bahawa perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan eutanasia, sama ada voluntary ataupun non-voluntary, atau mercy killing adalah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan ia juga bertentangan dengan etika perbuatan di Malaysia. Jadi apa-apa jua bentuk yang nampak seolah-olahnya membunuh itu diharamkan oleh Islam. Jadi haram melaksanakan eutanasia ni atau mercy killing itu adalah kerana contohnya caranya ialah dengan mengambil ubat-ubatan pada dos yang berlebihan untuk menghentikan hayat. Itu antara contoh-contoh cara untuk membunuh lah. Sedangkan perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah contohnya fatwa berkaitan menderma dan memindahkan organ atau tisu. Jadi fatwa telah pun dikeluarkan yang mana menyatakan bahawa menderma dan memindahkan organ atau tisu adalah dibenarkan untuk menghilangkan kemudaratan pada pesakit
Antara yang telah difatwakan boleh ialah menderma atau memindahkan jantung, mata dan darah. Jadi, ini berkaitan fatwa yang berkaitan sains, pemindahan organ. Yang keempat, fatwa berkaitan ubat yang mengandungi elemen yang haram seperti najis. Jadi, fatwa telah pun berperanan memberikan pemberitahuan atau penjelasan tentang penggunaan ubat yang ada elemen haram. Bagaimanakah statusnya? Lalu keputusan telah menyatakan bahawa pengharaman berkaitan ubat-ubatan yang ada najis. Jadi fatwa mengatakan haram menggunakan ubat-ubatan yang ada najis. Seperti pengharaman suntikan botulinum toksin type A, botox dan lain-lain. Kerana bahan-bahan tersebut ada najis. Termasuklah adanya unsur babi. Jadi unsur najis tidak diperlukan kerana selagi mana penggunaan ataupun bahan-bahan yang halal masih banyak, penggunaan bahan-bahan yang ada unsur najis ni adalah haram. Kerana masih lagi ada pilihan dan keutamaan hanya untuk bahan-bahan yang halal. Kemudian, fatwa berkaitan membedah ibu yang sudah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan janin bayi dalam rahim ibu tersebut yang diyakini ada peluang untuk hidup. Sekiranya seorang ibu, seorang perempuan yang mengandung telah pun meninggal dunia dan ada keyakinan yang tinggi bahawa bayi yang dikandungnya itu kemungkinan boleh hidup, maka ada fatwanya. Jadi, walaupun membedah ibu itu yang sudah meninggal itu merupakan satu kemudaratan dan dianggap telah pun menyakiti mayat, namun kemudaratan kepada nyawa bayi yang dianggap masih hidup tadi itu lebih berat, lebih utama. Jadi, hukum ini menyatakan bahawa Muzakarah menyatakan tentang keharusan atau boleh untuk membedah ibu yang telah meninggal demi untuk memelihara atau menjaga nyawa bayi yang kemungkinan hidup itu tinggi. Kemudian fatwa berkenaan hukum pembayaran zakat secara atas talian. Ini contoh isu teknologi. Jikalau sebelum ini zakat dibayar secara face to face, secara bersemuka dengan membayar kepada amil ataupun individu yang dilantik secara rasmi untuk menguat zakat, maka bagaimana jikalau pembayaran zakat itu dibuat secara atas talian, secara online? Jadi mesyuarat jawatan kuasa fatwa, contohnya di sini, yang petik daripada wilayah persekutuan mengatakan bahawa penggunaan atau pembayaran zakat secara atas talian online itu adalah dibenarkan ataupun diharuskan. Diharuskan atas sebab-sebab yang telah pun dinyatakan dalam fatwa ni. Kemudian fatwa berkenaan hukum memakai kanta lekap bercorak. Ini juga dipetik atau diambil daripada fatwa yang telah pun dikeluarkan daripada wilayah pejabat mufti wilayah persekutuan yang telah bersidang pada tahun 2017 yang mengatakan bahawa pemakaian kanta lekap bercorak ataupun tak bercorak semata-mata bagi tujuan untuk perubatan adalah harus. Ini menepati sebagaimana kaedah itu al-umur bimaqasidiha dan juga sebagaimana kita telah pelajari tentang pengubahan ciptaan Allah adalah diharuskan sekiranya dengan tujuan untuk perubatan. Begitu juga pemakaian kanta lekap demi tujuan untuk perubatan adalah diharuskan dengan syarat mendapat nasihat daripada pakar perubatan yang bertauliah. Sekiranya pemakaian kanta lekap tersebut mendatangkan mudarat kepada dirinya, hukumnya adalah haram. Ini juga menepati kaedah dalam fiqh iaitu ad-darar yuzal. La darara wa la dirar. Tidak memberi mudarat pada diri sendiri, juga tidak memberi mudarat kepada orang lain. Jikalau ada unsur kemudaratan pada diri sendiri dan orang lain, maka hukumnya berubah menjadi haram. Walaupun demi tujuan untuk perubatan. Jadi, pemakaian kanta lekap perhiasan bercorak bagi tujuan hiasan semata-mata, iaitu secara melampau, dalam istilah bahasa Arabnya tabarruj, adalah haram kerana boleh menimbulkan fitnah dan unsur-unsur penipuan. Ini juga telah dinyatakan dalam topik berkaitan pengubahan ciptaan Allah, yang mana tujuan untuk perubatan memperbaiki kecacatan diharuskan, tetapi jikalau demi tujuan semata-mata untuk lil husni, untuk kecantikan, untuk perhiasan, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Jadi, fatwa ini berkait dengan semua isu yang melingkungi umat Islam. Apa-apa juga isu yang berkaitan umat Islam,
pastinya ada fatwa di sana kerana Islam itu merupakan agama rahmat dan agama yang mempunyai ciri-ciri syumul, melengkapi, komprehensif, lengkap dalam setiap segi. Maka fatwa dalam isu-isu berkaitan sama ada isu semasa juga akan dikeluarkan kerana banyak kaedah-kaedah dan juga maqasid telah dinyatakan dan telah dipelajari sebelum ini. Jadi, itu saja berkaitan topik pada minggu ini, iaitu berkaitan fatwa, apa itu fatwa dan bagaimana institusi fatwa itu dan apa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan sains teknologi. Itu hanya sebagai contoh saja. Jadi, diharap perkongsian ini topik dapat difahami dengan sebaiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.